Halo Doramanauta, selamat datang ke Mes Resumen. Kali ini saya akan menghidangkan kepada kamu sebuah kisah samawi dan kulineri yang lazat serta fantastik. Kamu mau tahu apa yang saya maksudkan? Tenang, saya terus hidangkan spoilernya. Drama ini bermula dengan kemunculan para malaikat yang merupakan keturunan Rafael yang telah diasingkan kerana melanggar undang-undang surga. Namun, mereka tidak tahu undang-undang mana yang telah mereka langgar. Mereka mendarat di sebuah restoran terbiar di planet bumi. Salah seorang malaikat, Raviel, melemparkan sebuah ciuman dan mengubah restoran yang menyeramkan itu menjadi sebuah restoran yang baharu. Selepas itu, para malaikat mengendalikan restoran bernama Soul Plate pura-pura menjadi manusia biasa. Dalam babak seterusnya, kita melihat Supia bermimpi tentang seorang lelaki. Tetapi sebelum wajah lelaki itu kelihatan, dia dikejutkan oleh Encik Pak, pekerja ladang datuknya. Datuk Supia, yaitu Jung, memiliki ladang yang membekalkan produk ke beberapa restoran. Sementara itu, di Soul Plate, para malaikat kelihatan risau kerana mereka tidak menerima sebarang pesanan. Namun, beberapa saat kemudian satu notifikasi muncul di skrin memaklumkan kepada mereka bahawa seorang teman lelaki akan ditinggalkan dalam masa 52 menit. Saya tak rasa itu pesanan yang mereka harapkan, tetapi baiklah. Pada ketika itu, Supia tiba di restoran untuk menghantar satu pesanan yang diterima oleh Muriel, salah seorang malaikat yang jatuh cinta pandang pertama terhadapnya. Pada masa yang sama, Raviel melihat loket di leher Supia dan mendekatinya untuk melihat dengan lebih jelas, membuatkan Supia terkejut dan tertanya-tanya sama ada itu lelaki dalam mimpinya. Dia bertanya mengapa dia memiliki loket itu, lalu dia menjawab bahawa loket itu milik datuknya. Hal ini membawa kepada satu pendedahan di mana Encik Jung kelihatan dimasukkan ke hospital dan Supia membaca mesej yang ditulis oleh datuknya dalam diarinya yang memintanya menghantar produk berkualiti terbaik ke Soul Plate setiap minggu. Kembali ke masa kini, Supia memperkenalkan dirinya kepada semua orang, tetapi Raviel menjauh sambil mengabaikannya. Ketika keluar dari restoran, Supia tertanya-tanya sebab datuknya berurusan dengan restoran itu kerana dia percaya para lelaki itu kaya dan hanya menguruskan restoran untuk mengisi masa. Lalu Raviel menjawab bahawa itu tidak benar. Hal itu mengejutkannya kerana dia muncul secara tiba-tiba, membuatkan dia menarik balik kata-katanya dan tertanya-tanya bagaimana dia membaca fikirannya. Kemudian, ketika Supia memandu pulang ke ladang, dia melihat sebuah kereta menghampiri dari arah bertentangan dan hampir berlanggar dengannya. Nasib baik, Raviel yang berada berdekatan menggunakan kuasanya untuk mencipta sebuah portal, membuatkan kereta-kereta itu melalui antara satu sama lain tetapi tanpa berlanggar. Selepas insiden itu, Supia dan pasangan yang berada di dalam kereta satu lagi keluar dalam keadaan bingung dengan apa yang baru sahaja berlaku. Selepas kejadian itu, pasangan tersebut tiba di Soul Plate, di mana Ariel, salah seorang malaikat, meminta jemputan mereka kerana tanpa jemputan tiada sesiapa boleh masuk ke restoran itu. Jemputan-jemputan ini dihantar kepada orang ramai supaya para malaikat boleh menggunakan sihir mereka dan memulihkan semula cinta serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Pasangan itu memesan cadangan chef dan kita melihat para malaikat meletakkan sihir pada hidangan itu sebelum menghidangkannya. Apabila pasangan itu melihat hidangan tersebut, mereka tidak nampak apa-apa yang istimewa. Tetapi apabila memakannya, mereka mengingati masa lalu ketika si istri biasa menyediakan hidangan yang sama untuk suaminya dan mereka berdua berkongsi saat yang bahagia. Selepas itu, mereka berdua saling meminta maaf dan menghidupkan semula cinta mereka. Oh, ini pasti teman lelaki yang akan ditinggalkan itu. Mujurlah ia tidak berlaku. Sementara itu, di ladang, Supia bertanya kepada Encik Pak tentang restoran Soul Plate, tetapi dia tidak mendedahkan apa-apa kepadanya. Kemudian pada waktu malam, Supia menerima satu lagi pesanan daripada restoran tersebut, membuatkan dia terkejut apabila melihat bahawa pesanan itu mengandungi jumlah tepat produk yang mereka tuai pada hari itu. Selepas kejadian itu, dia teringatkan loketnya dan nekat menanggalkannya supaya tidak lagi memimpikan lelaki itu buat selamanya. Keesokan harinya, ketika dia memandu ke restoran dengan pesanan itu, keretanya berhenti betul-betul di hadapan portal ajaib dari hari sebelumnya dan
Ketika melaluinya, Supia tersedar di Soul Plate. Para malaikat membawakan hidangan kegemarannya dan dia bertanya kepada Muriel sama ada dia yang membuat hidangan itu. Lalu dia menipunya dan mengatakan, ya, namun badannya mula terasa gatal kerana pembohongan itu. Kemudian Raviel mendekati Supia dan memakaikan semula loket itu kepadanya. Dalam babak seterusnya muncul seorang wanita di restoran itu yang tidak mau menjaga ibunya yang dimasukkan ke hospital. Dia memesan hidangan terbaik di restoran itu. Dan para malaikat menyiapkannya lalu menghidangkan kepadanya hidangan yang sama yang biasa dimasak oleh ibunya untuknya. Sebaik sahaja dia memakannya, wanita itu mengingati masa lalu ketika ibunya menjaganya semasa kelahiran anak lelakinya dan dia mendapat satu penglihatan di mana ibunya sedang duduk betul-betul di hadapannya lalu berkata bahawa dia tidak boleh menangis atau bersedih dalam hidupnya. Lalu wanita itu meminta maaf kerana menjadi anak yang tidak baik dan menyedari kesalahannya. Tepat pada saat itu dia menerima satu panggilan telefon daripada hospital yang memaklumkan bahawa ibunya baru sahaja meninggal dunia. Pada mulanya wanita itu tidak percaya kerana dia sedang bercakap dengannya. Tetapi apabila dia menoleh untuk melihat ibunya, ibunya sudah tiada. Dia mencarinya di seluruh restoran, tetapi salah seorang malaikat memaklumkan bahawa dia telah bersendirian sepanjang masa itu. Apabila mendengar hal itu, wanita itu sedar bahawa itu ialah roh ibunya dan berlari terus ke hospital. Sebaik sahaja dia pergi, Muriel memutuskan untuk memakan lebihan makanan itu, tetapi Raviel menghalangnya sambil mengatakan bahawa dilarang memakannya kerana ia dibuat untuk seorang tertentu. Selepas semua itu, para malaikat menyediakan satu hidangan untuk mereka sendiri yang Raviel rasa terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Supia tiba di restoran dan memberitahunya bahawa dia bermimpi tentangnya lagi dan percaya bahawa mereka pernah saling mengenali sebelum ini. Sebagai balasan, Raviel menyentuh dahinya, membuatkan Supia pengsan dan muncul dalam keadaan bingung di dalam keretanya. Selepas kejadian ini, seorang lelaki tua pula tiba di Soul Plate dan meminta hidangan paling mahal untuk tetamunya. Pada ketika itu, seorang lelaki muda bernama Jochan tiba di restoran. Apabila melihatnya, lelaki tua itu meluahkan rasa syukurnya kerana Jochan telah mendermakan buah pinggangnya untuk menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Lalu Jochan menjawab bahawa dia hanya membalas kebaikannya dan lelaki tua itu menjadi terpinga-pinga. Dan Jochan mengingatkannya tentang satu masa dahulu ketika dia mencuri sebungkus sup ayam untuk ibunya yang sakit dan pemilik kedai menangkapnya. Lelaki tua itu pada ketika itu membantunya dengan membayar bungkusan sup itu. Dan sebab itulah dia berterima kasih kepadanya kerana keinginan terakhir ibunya ialah untuk makan sup ayam dan selepas memakannya dia meninggal dunia. Dia juga memberitahunya bahawa tidak lama lagi dia akan menduduki peperiksaan lesennya dan jika dia lulus, dia akan menjadi doktor. Lelaki tua itu sangat gembira mendengar semua itu. Dan Jochan menjemputnya makan sedikit sup ayam yang tidak pernah dirasa lagi sejak kematian ibunya. Kemudian, para malaikat sedang meraihkan saat-saat terakhir mereka di bumi kerana tidak lama lagi mereka akan kembali ke syurga. Ketika mereka berbuat demikian, Raviel muncul dalam mimpi Supia. Kemudian dalam babak seterusnya, kita melihat seorang pelajar sekolah perempuan bernama Sujin masuk ke sebuah kafe untuk bertemu ayahnya. Apabila sampai di meja itu, dia menyedari bahawa ayahnya membawa teman wanita baharunya yang bertanya kepada Sujin sama ada dia akan membenarkannya menjadi ibu baharunya, lalu dia menjawab tidak. Kemudian, teman wanita ayahnya menawarkan satu snack kepadanya. Tetapi dia menolaknya, menyebabkan snack itu jatuh ke lantai yang membuatkan ayahnya marah lalu menamparnya. Kecewa dengan apa yang berlaku, Sujin pergi. Ayahnya yang menyesal dengan reaksinya cuba menghubunginya, tetapi dia tidak mendengarnya. Ketika berjalan di jalan, Sujin berhenti di hadapan Soul Plate dan bertemu Ariel yang bertanya sama ada dia mempunyai kad jemputan, lalu dia menjawab tidak. Tetapi kerana para malaikat tidak malas untuk menggunakan sihir, mereka menciptakan jemputannya sendiri untuknya. Dia memintanya masuk ke restoran dan memberitahunya bahawa tidak lama lagi dia akan membawakan pesanannya. Sujin menjadi terpinga-pinga kerana dia tidak memesan apa-apa. Tidak lama kemudian, para malaikat menghidangkan hidangan kegemarannya
yang rasanya sama seperti yang biasa dimasak oleh ibunya untuknya. Jadi dia bertanya kepada Muriel sama ada dia yang menyediakannya. Lalu dia menjawab bahwa hidangan itu disediakan oleh seorang chef istimewa. Pada ketika itu, teman wanita ayahnya menghidangkan satu lagi hidangan kegemarannya dan Muriel mengatakan bahwa dialah chef istimewa itu. Selepas ini, teman wanita ayahnya menunjukkan sekeping kertas yang mengandungi resipi-resipi ibunya dan memberitahu bahwa ayahnya yang memberikannya kepadanya. Dia juga memberitahu bahwa dia telah berpisah dengannya dan memintanya berdamai dengannya. Tidak lama kemudian, ayah Sujin tiba di restoran untuk menjemputnya. Apabila melihat teman wanita bapaknya mahu pergi, dia menghalangnya dan merestui perkahwinan mereka. Mendengar itu, mereka terus memeluknya. Saya mahu ke restoran ajaib ini. Anda pula bagaimana? Sementara itu, di ladang, Supia pengsan dan bermimpi tentang Raviel sekali lagi. Apabila melihat hal itu, Ence Pak membawanya ke rumahnya. Dan keesokan paginya, anak perempuan Ence Pak terbangun dan mendapati bahwa Supia telah hilang. Sementara itu, Supia sedang duduk di ladang dan membayangkan datuknya duduk di sebelahnya. Ence Jung memberitahunya bahwa Supia berasal daripada para malaikat yang diasingkan dari surga dan datang ke bumi dalam bentuk manusia dan akibatnya dia boleh merasai seperti mereka juga. Dan dia juga memberitahunya bahwa dia pernah menjadi seorang malaikat sebelum jatuh cinta kepada seorang manusia yang merupakan nenek Supia. Dan karena wanita itu, dia memutuskan untuk kekal di bumi. Dia percaya bahwa ibu bapa Supia meninggal dunia karena dosa-dosanya dan sebab itulah dia boleh melihat para malaikat. Supia sentiasa dapat melihat Raviel dan dahulu dia sering bermain dengannya. Akhir sekali, Ence Jung memberitahunya bahwa ada banyak perkara yang seseorang tidak dapat lihat dengan mata biasa. Dan disitulah didedahkan bahwa Supia sentiasa bermimpi tentang Raviel sejak awal lagi dan bahwa mereka saling mencintai. Namun, Raviel kelihatan seperti terkena sumpahan dan sebab itulah dia cuba menjauhkan diri daripada Supia dan mengelakkannya. Inilah sebab mengapa ingatan Supia dipadamkan pada masa kini. Kisah ini semakin lama semakin menarik. Dalam pada itu, di Soul Plate, para malaikat sedang menantikan pelanggan terakhir mereka. Kerana ini merupakan hari terakhir mereka di planet bumi. Beberapa saat kemudian, Supia tiba dan sebaik sahaja Raviel melihatnya, dia terus menjauh. Tetapi Supia berlari ke arahnya dan memeluknya dari belakang, membuatkan semua orang terkejut. Raviel menolaknya dan bertanya apa yang dilakukannya. Dia menjawab Raviel mirip bekas kekasihnya. Pelik sungguh memeluk orang asing hanya kerana wajahnya mirip bekas kekasih. Dan pada saat itu, secara tiba-tiba muncul satu kad jemputan di tangan Supia yang membayangkan bahwa dia merupakan pelanggan terakhir mereka. Oleh itu, para malaikat menyediakan satu hidangan untuknya dan selepas dia merasainya, dia menyatakan bahwa bekas teman lelakinya tidak merinduinya dan nampaknya dia telah mengatakan perkara itu kepada Raviel. Kemudian, pada keesokan harinya, kita melihat Supia membuka restoran itu, menunjukkan bahwa dia merupakan pengurusnya. Tidak lama kemudian pelanggan pertamanya tiba dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Raviel sendiri. Apabila melihatnya, Supia yang optimis berfikir bahwa suatu hari nanti mereka akan dapat bersama. Dan begitulah berakhirnya drama ini. Tetapi tunggu, adakah Supia masih hidup? Adakah dia sudah mati? Adakah dia separuh malaikat? Atau apakah yang telah berlaku? Adakah mereka akan bersama? Saya harap pada musim kedua. Tidakkah Anda mahukannya juga? Tuliskan di ruangan komen pendapat Anda. Baiklah, saya harap Anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk melanggan, aktifkan notifikasi dan teruskan mengikuti video-video yang akan datang. Bye-bye.